Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang menjadikan rancangan Assalamualaikum sebagai pengisian pagi Jumaat ini. Ya, betul. Dan kita terus nak berbincang, berkongsi banyak ilmu hari ini. Betul. Dan tadi kita baru bersama dengan Dr. Abdul Rahman dan juga Masya Dr. Musa Allah. berkenaan dengan program Hafiz Quran. Anak angkat Hafiz di sana. Nah, asasnya ialah saya melihat mereka mahu mentarbiah rakyat Gaza, bumi Palestin, supaya hidup berlandaskan Quran dan Sunnah. Justru termasuklah bila kita nak pilihan raya ni, kena ada dasarnya mesti tak berubah. Tak boleh tukar. No kompromi. Iaitu prinsip kita Quran Sunnah. Nak pilih calon ke, nak pilih parti ke apa ke, kalau Quran kata, Sunnah kata ya, kita kena kata ya. Dia tak boleh pandang-pandang kata tak. Allah. Itu sepatutnya. Dan bersama-sama dengan kita Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Ustaz Tuan Haji Mamat bin Said, nak berbincang pasal pilihan raya. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Tuan Haji, kita ingin mendapat sedikit butiran mutiara ilmu dari Tuan Haji, pesanan pada para penonton jika kita berpilihan raya, supaya kita menjaga akhlak dalam kita berpolitik, agar kita tak lari dari landasan asas Al-Quran dan Sunnah. Pesanan dari Tuan Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupan. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas kaum keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita sebagai seorang Muslim yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, mengucap 2 kalimah syahadah, sudah pasti kita akan melaksanakan tuntutan syahadah yang kita buat. Kalau kita perhatikan antara tuntutan syahadah dan akidahnya, kita perlu mengambil berat, terutamanya tentang orang-orang Islam itu sendiri. Sebagai contoh, dalam agama kita banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengajak orang-orang Islam untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. Ya, Jamil, ya. Jadi sesuatu yang boleh membawa kepada kita lihat kepada kebenaran, contohnya kepada kehidupan manusia, terutamanya orang Islam kita lah. Jadi yang kita nak lihat kat situ ialah ilmu, contohnya akhlak, kredibiliti mereka, keupayaan mereka untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab itu. Jadi sekarang ni kita dah berada dalam kelas musim untuk memilih calon, untuk memilih pemimpin kan. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, tanggungjawab pemimpin itu perkara utama yang menjadi asas. Yang pertama ialah pemimpin yang mempunyai kemampuan dan kebolehan, keupayaan menjaga kesucian agama Islam itu sendiri. Dan yang keduanya menjaga maslahah umat manusia. Kita kata umat Islam dan juga lah negara kita, negara yang majmuk, tentulah masyarakat seluruhnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam kaedah fiqhiyah, ada disebut yang dikata tasarruful imam manutum bimaslahatir ra'iyah. Jadi maknanya tindakan seseorang imam, atau kita sebut imam dalam istilah bahasa Arab itu ialah pemimpin yang bertanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. Jadi dalam kehidupan kita ni kita kena lihatlah tanggungjawab pemimpin itulah untuk menjaga maqasid syariah. Cuma kalau boleh kita kongsi ialah kita sebagai rakyat yang kita nak beri mandat ataupun nak beri perwakilan kepada orang lain untuk melakukan kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan dalam kaedah, dalam sistem lah. Tentulah ada sekelompok manusia yang diberi tanggungjawab. Kalau kita kat negara kita ada parlimen kan, Jadi untuk menjagakan maqasid syariah ini, dengan kaedah kita memberi mandat perwakilan kepada orang lain itu untuk melakukan kerja yang sepatutnya dia lakukan. Maka disebutlah kita memberi mandat perwakilan dalam sistem kita melalui pengundian. Memilih seseorang yang bagi kita melihat dia ada kemampuan, dia seorang yang amanah, yang boleh melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan, hukum hakam yang berkaitan dengan makalah yang kita bagi kat dia.
Jadi kalau kita lihat kepada sedikit sebanyak adab-adab kita nak mengundi ni ialah kita pergilah menunaikan tanggungjawab, sebab undi ni adalah satu tanggungjawab. Jadi kita kena pergi dengan perasaan yang tenang, dengan fikiran yang terbuka untuk melihat kepada fakta-fakta dan hujah-hujah yang diberikan oleh mereka yang boleh kita yakini bahawa boleh menjaga kesucian agama Islam yang kita akan sebutkan dalam wakalah kita tadi. Yang kedua, menjaga maslahah umat. Jadi dalam masa kita nak pergi mengundi itu, kita jagalah diri kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Baik, terima kasih banyak Tuan Haji di atas perkongsian tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pesanan daripada Tuan Haji Mamat bin Said, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik. Dalam memilih pemimpin. Baik, dalam kita nak masuk pilihan raya pun kita kena sihat. Nak pergi mengundi pun nak kena sihat. Tapi sihat ni bukan sebelum mengundi je, selepas mengundi pun nak kena sihat. Betul. Jadi nak kena sihat ni, sihat tubuh badan ni kena ambil pemakanan yang betul. Cakap pasal pemakanan yang betul, depan kami tu banyak produk-produk di hadapan kami. Supaya boleh mengundi dengan waras. Okey, bersama kita untuk slot sekarang ini seperti mana yang Fazli sebut tadi, Bayu Delima. Bersama kita ialah pertama sekali Encik Romawi Haji Kasolan, pengasas Bayu Delima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya Dr. Abdul Razak Ibrahim, penasihat dan perunding Bayu Delima. Sekali lagi Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat dengan mengamalkan Bayu Delima. Alhamdulillah. Itu saya. Jadi Cik Romawi, bagaimanakah jus Bayu Delima ni dibuat dan apakah yang membezakan jus Bayu Delima dengan jus-jus yang lain yang berada di pasaran? Sebab jus ni mungkin ada kandungan tersendiri, kelebihan tersendiri. Silakan. Terima kasih Saudara Fazli dan Saudara Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi alhamdulillah setelah kita melalui beberapa tahun yang lepas, 2 tahun yang lalu, Bayu Delima ini hadir dalam keadaan yang begitu baik. Sambutan di kalangan masyarakat begitu baik. Sampai ke satu tahap, satu produk yang kita keluarkan dahulu akhirnya dah banyak Okey, baik. Sebenarnya perbezaan kalau kita lihat produk Bayu Delima ini dengan produk-produk lain, sebab kita bukan hanya sekadar jus Delima tetapi kita adalah jus Bayu Delima ini adalah satu formulasi. Diformulasikan Bayu Delima itu dalam bentuk bayu. Bayu ini bermakna hidup, dia hidup. Sebab itu buah yang dipetik itu, jadi kita masukkan dalam botol dalam keadaan dia hidup, seakan-akan ada roh buah itu sendiri, Okey, baik, dalam masa yang sama kita formulasikan dengan bahan-bahan yang lain, terutama sekali yang Allah sebut dalam Al-Quran. Hadis Nabi pun banyak mengatakan tentang kehebatan buah Delima. Begitu juga dengan kurmanya, begitu juga dengan buah-buah yang lain, yang buah zaitun, buah mana, madu dan sebagainya. So kita kombinasikan di dalam itu dan kita jadikan dia sebagai satu formulasi minuman kesihatan. Sebab itulah kita menemui setelah rakan-rakan pengguna-pengguna di luar sana yang telah menggunakan produk kita, yang telah minum sebotol datang lagi order tak putus-putus. Jadi sampai ke satu tahap yang kita nampak sudah boleh kita pasarkan di luar negeri sebenarnya, tetapi kita masih dalam proses penilaian dan sebagainya. Dan itulah saya katakan tadi, dia adalah satu pemakanan sunnah untuk seisi keluarga. Sebab apa? Sebab kita pun tak berapa nak promosikan dari sudut pengguna-pengguna yang telah menggunakan produk kita, yang dulunya tak boleh berjalan dah boleh berjalan, yang dulunya bedridden, lumpuh dan sebagainya. Alhamdulillah setelah menggunakan produk kita ini, mereka berpuas hati dan alhamdulillah dalam keadaan yang begini, saya rasa begini baik, dengan kekuatan makanan sunnah ini, buah-buahan sunnah, dan begitu juga dalamnya ada habatus sauda, madu dan sebagainya. Dia menjadi satu kekuatan pada produk ini. Dan doktor, apa yang Cik Muhammad sebut tadi cukup menarik, kandungannya, apa lagi dia boleh mengubati banyak penyakitnya. Jadi apakah unsur-unsur utama yang menjadikan Bayu Delima ni cukup mujarab dengan izin Allah? Dengan izin Allah. Terima kasih Delima sebenarnya memang telah banyak kajian-kajian perubatan yang telah dijalankan, dan kita dapati bahawa
memang satu penemuan-penemuan yang memang agak menakjubkan. Ini buah delima itu sendiri. Buah delima itu sendiri. Dan dalam kita punya produk ni, kandungan buah delima adalah majoriti lah, lebih daripada 60%. Di samping itu juga kita ada madu, kita ada kurma, kita ada mana salwa, kita ada minyak zaitun dan hampir sauda. Tapi delima itu sendiri pun sudah orang kata apa, dia punya bahan-bahan penting. Powerful dari segi perbuatannya. Itu bahan yang kita panggil polyphenol dan juga bioflavonoid, ya. Jadi bahan-bahan ni terutamanya polyphenol ni, antara satunya adalah kajian banyak jalankan antara bahan yang kita namakan anthocyanin. Anthocyanin ni jadi agak susah kita nak sebutkan. Jadi anthocyanin tu dia yang memberikan warna kepada buah delima tu, especially pada kulit dan juga dia punya isi biji, kan. Jadi delima kita ni, kita punya ekstrak tu banyak juga daripada kulit yang paling banyak kandungan anthocyanin, dan juga daripada serat-serat dan juga daripada isi dan biji, ya. Dan satu penemuan yang baik yang begitu bagus tentang anthocyanin ini, dia adalah kita berarti bahawa satu padanya dia memang satu bahan yang kalau kita ambil berterusan dan jangka masa yang lama, dia boleh melemahkan dan boleh membunuh sel kanser. Jadi kalau kita dari segi kita katakan prevention, mencegah ni lebih baik pada nak merawat. Jadi kita perlu mengambil dikata seharian jangka masa yang lama, terutamanya bila kita buat kajian ke atas kanser sel, terutamanya kanser prostat dan juga kanser payudara, dia berarti bahawa dalam masa 2 tahun dia punya sel tu, dia punya pengembangan dia makin berkurang dan berkurang, ya. Ini adalah penemuan yang ajaib dari segi kajian perubatan, ya. Di samping itu juga anthocyanin ni kalau kita mengambil, dia bagus di mana dia boleh mengurangkan dan juga menstabilkan paras kolesterol dalam badan kita. Kolesterol. Itu penting sebab dalam segi gaya hidup kita sekarang, terutama di bandar-bandar yang orang kata sibuk. Jadi kita selalu sibuk makan minyak, makan makanan-makanan yang berlemak tinggi, dan kadang-kadang kita kata nak berdiet tu agak susah sebab dia kadang-kadang yang paras kolesterol ni dia tak mengira saiz tubuh. Tak mengira saiz tubuh. Ni pun belum tentu selamat. Okey. Dia tak semestinya kita ni kalau orang kata overweight, paras kolesterol kita tinggi dan kita ni kurus macam rendah. Dia tak semestinya yang cakap tadi, kan. Jadi bila kita mengambil delima ni, dia punya anthocyanin dalam delima ni, dia boleh menurunkan LDL tu, yang kolesterol yang tidak bagus tu, tapi dia akan menaikkan HDL, kolesterol yang bagus. Jadi dia akan mengimbangi kita punya ni. Dan lagi satu dia punya khasiat, dia boleh menurunkan paras lemak triglyceride dalam badan kita. Terutama kita ni baik orang lelaki dan perempuan, kalau kita makan berlebihan, jadi makanan tu kalori yang tinggi, dia lebih cenderung untuk pembentukan lemak-lemak yang berlebihan. Jadi kalau kita mengamalkan delima ni, dia akan memberikan kita tenaga. Di mana tenaga datang, dia membakar gula-gula yang berlebihan dan juga membakar lemak-lemak yang berlebihan untuk jadikan tenaga. Jadi kita tak rasa sentiasa lapar. Secara otomatik yang menyebabkan kita jadi diet lah, membantu untuk diet. Tak sengaja. Walaupun di samping kita tengah bekerja pun kita boleh turun berat badan, masa berehat, masa tidur pun lagi cepat kita boleh turun berat badan. Kadang-kadang bila memang saya mengimpikan. Soalan besar kan. Memang kalau lihat, dan seterusnya untuk orang-orang yang memang ada masalah kesihatan, terutamanya penyakit kronik zaman sekarang, jadi dia akan memberikan tenaga dan lebihnya untuk memberi nutrisi untuk kebaikan tubuh badan kita. Ini semuanya dari segi vitamin dan mineral banyak di dalam delima itu sendiri. Baik, Cik Romawi, adakah jus delima ni memang boleh digunakan untuk semua peringkat, ibu mengandung dan sebagainya, anak kecil, dan juga mungkin offer ataupun orang kata hari ni punya promosinya, kalau ada hari ni manalah tahu beli 1 dapat 5 lagi. Contoh promosi hari ni. Bankrupt. Okey, baik. Sebenarnya saya nak umumkanlah, hari ini sesiapa yang SMS kepada pihak syarikat, 100 SMS lah. Seperti yang tertera di kaca TV sekarang. Seperti kaca TV sekarang, nombor tu. SMS kepada kita dengan alamat lengkap,
kita akan hantarkan sampel produk dalam bentuk sachet. Okey. Kita keluar berbonda dalam IKIM tu lebih kurang dalam 500 lebih yang SMS. Tapi kita hantar hanya 300 sahaja sampel produk. Dan insya-Allah sebenarnya kita ada promosi. Setiap hari kita ada promosi. Malah kalau kita lihat sendiri pun rakan niaga saya ni suri rumah yang baru pencen pun, yang baru pencen ni pula saya tengok baru ni dia boleh dapat pendapatan melebihi 5 angka. Baru 2 bulan bersama saya di Melaka, Puan Seria ni, dia telah mencapai pendapatan 5 angka. Baru pension daripada Jabatan Ketua Menteri Melaka. Puan Seria alhamdulillah dia boleh menjana, sebab dia adalah testimoni sendiri masalah kesihatan yang dia alami, alhamdulillah dalam keadaan yang begitu cepat dalam masa 2-3 bulan agak pulih dah, kemudian dia sendiri jual dan begitu juga di negeri-negeri yang lain lah. Jadi promosi yang kita beri ni kepada yang berkemampuan tu kita bagi sampai 50% diskaun. Tetapi dia ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi lah. Kemudian nanti akan datang pula kita akan memperkenalkan produk ini dalam membangunkan masyarakat kita, terutama sekali belia-belia yang menganggur, yang tak ada kerja, graduan. Kita akan bentuk satu program yang kita panggil program usahawan Bioderma Nasional. Saya dengan Dr. Razak akan jadi dia punya pembimbing. Dan perlu diingat sebenarnya produk ini adalah formulasi yang dibuat oleh Dr. Razak sendiri ya. Dia seorang sebenarnya master dalam bidang biochemist, bukan senang medical doctor. Semua detail dia tahu. Dia medical doctor dan biochemist juga. Jadi inilah saya kata produk kita ni, saya kata dia bukan hanya sekadar jus delima, tetapi satu formulasi makanan sunnah yang kita patentkan dalam bentuk yang begitu special. Doktor, harga satu botol berapa? Yang ini harga RM95. RM95. Dengan syarat tertentu dapat 50%. 50% diskaun. Baik, para penonton sekalian. Tapi kena jadi usahawan kita lah. Rakan niaga kita begitu. Baik, insya-Allah. Dan kita pun manakah masa pun tidak kata apa mengizinkan kita untuk meneruskan lagi, tetapi produk ini sangat bagus. Jadi kepada anda boleh terus SMS 100 yang pertama saja. 100 yang pertama. Tapi boleh sikit kita nak lancarkan produk baru kita ni. Pintar Kit. Doktor boleh kita ada jelaskan? produk baru itu kita akan lancarkan. Itu kita panggil Pintar Kit. Itu makanan untuk minda kanak-kanak kita. Terutama kanak-kanak sekarang ni dia banyak kanak-kanak yang overweight. Yang kita perlukan ini satu untuk mencerdaskan minda dia. Itu nombor 2 untuk memberikan tenaga, nombor 3 untuk mengekalkan berat badan, dan keempat ni untuk melancarkan sistem penghadaman dia. Package semua komplit. Package semua komplit dalam Pintar Kids. Baik. Jadi para penonton, makanan ini sesuai daripada yang berusia maupun kepada yang sangat muda kanak-kanak. Jadi pastikan anda dapatkan Bioderma ini. Dan bagaimana produk baru yang bakal keluar nanti di pasaran. Kopi pun kita dah ada dalam bentuk sachet pun dah ada ya. Jadi para penonton hubungilah nombor yang tertera di kaca televisyen anda. Dan bagi 100 SMS pertama anda akan mendapat sachet percuma. 3 sachet percuma untuk diminum. Dan anda boleh merasa sendiri bagaimana bagusnya produk ini. Jadi usah berlengah masa lagi, SMS sekarang. Baik, kita nak berhenti seketika. Terima kasih kepada tetamu kita. Dan kita nak berehat seketika, kembali nanti kita nak berbincang pasal remaja dengan kaitan dengan radio kegemaran saya. IKIM FM, pilihan utama. Itu sama bila ni? Selepas ini.